Okay, bismillahirrahmanirrahim. So sekarang kita akan sambung penyelesaian dry friction ataupun friction dalam kedudukan satah condong. Okay. So dalam satah condong, saya tunjukkan melalui soalan terus. Okay. So di mana ada satu blok seberat 2225 Newton pada satah bersudut 45 darjah dan diberikan satu nilai satu daya P yang unknown pada arah horizontal straight pada paksi X. Straight pada paksi X. So soalannya adalah the 2225 Newton block shown in figure P507 is in contact with 45 degree incline. So the coefficient of static friction is 0.25. Compute the value of the horizontal force P necessary to yang pertama dia tanya, does prevent motion down the incline. The incline. So just to soalan pertama dia, berapakah P yang diperlukan untuk prevent daripada blocks ni bergerak? Awak kena faham betul. Berapakah P yang diperlukan untuk prevent daripada blok ni bergerak? Maksudnya P tu berapa nilai P yang digunakan untuk tahan dia saja. Untuk nak tahan dia daripada jatuh. Yang kedua, jika if P is 1780 Newton, what is the amount and direction of the friction force? Kalau P ni dia bagi nilai 1780 Newton, so berapakah amount friction force dan direction ni ke mana? Maksudnya bila saya apply 1780 Newton, so blok ni dia bergerak ke atas ke ataupun dia still ke bawah sebab dia tak ada support. So jom kita calculate. So seperti yang saya katakan, maaf saya batuk. Dalam statik amat penting untuk kita faham soalan. Daripada pemahaman soalan itulah yang kita boleh lukis free body diagram yang betul. So untuk soalan A ni, dia nak tahu nilai P, force P just to prevent motion down. Dia nak tahu nilai P untuk prevent motion down. Maksudnya berapakah nilai P yang diperlukan untuk tahan daripada blok ni turun ataupun slide jatuh ke bawah. So first kali kita perlu lukis free body diagram. Kita perlu lukis free body diagram. So free body diagram, so yang pertama dia mesti datang dari load. Saya lukis yang lain lah kat bawah. Bismillah, hopefully cantik. Free body diagram. So yang pertama dia mesti datang dari load. Dia mesti datang dari load. So load ni, free body diagram dia akan terpecah kepada dua paksi. Sebab dia sengit. Yang pertama, load dia mesti ke bawah sini. Saya buat warna lain lah. Warna lain. Kita buat warna lain bagi nampak perbezaan. Dia ada force, wajib force tu datang dari load. Load ni. So load dia mesti load ni mesti ada tendensi untuk hempap landasannya. That's why dia ke bawah sini. Ni load. Then dia juga ada force yang nak turun ke bawah ni. Nak turun ke bawah ni. Kalau satah dia horizontal,
load dia ke bawah saja. Okey. Iaitu W ataupun mg. Tapi bila dia sengit, load dia akan terpecah kepada dua. Okey. So yang ni dia akan jadi okey, W ataupun mg cos theta. Okey. Yang ni dia akan jadi mg sin theta. Okey, dia akan jadi mg sin theta. So sebab apa? Okey, sebab apa? Sebab load ni asalnya dia ke straight. Ni sifat load dia memang straight ke gravity W. Okey. Okey. So bila dia nak ke sudut sini, so bila dia nak ke paksi Y, so dia akan cos. Bila nak ke paksi X, dia akan sin. Okey. Dia akan berbeza sedikit. Okey. So nanti bila awak dah buat banyak latihan, awak akan nampak lah perbezaannya. Okey. Bila ke paksi Y, dia akan cos. Bila ke paksi X, dia akan sin. Okey. Sin adalah sudutnya adalah sudut yang dia beri ni lah, 45. Cuma dalam kes ni dia jadi sama lah. Okey, dia jadi sama. Okey, saya bagi contoh lain. Saya tak nak awak confuse antara pemilihan sebab apa dia ambil cos untuk paksi X. Okey, contohnya kat sini 30 darjah. Okey. Dan kita ada load W. Okey. So ini okey, weight ni dia akan sifatnya ke bawah macam ni. Weight. Okey. Dalam masa yang sama, okey, kita kena pecahkan dia ke sini. mg dan sini mg. Okey. So bila nak pecahkan, kalau awak buat dari segi konsep sudut ni, so kalau sini 30, sini akan 30. So that's why untuk paksi Y dia akan jadi mg cos 30 darjah. Dan untuk mx ni, mgx ni dia akan jadi mg sin 30 darjah. Okey, nanti awak kajilah. So kalau awak tak nak pening, awak hafal je lah. Okey, awak ingat je lah. Kalau ke paksi Y dia akan jadi cos, paksi X dia akan jadi sin. Okey. So dia juga akan ada normal force. Okey. So normal force seperti yang saya dah cakap, dia akan 90 degree dengan SATA. Okey, dia akan 90 degree dengan SATA. So dia akan ada normal force dekat sini. Okey. So bila ada load dan ada normal force. Okey. Kemudian dia akan ada friction force. So friction force, okey, friction force. Okey, sebelum tu kita buat yang P dulu Okey, yang P dulu. Okey, P ni sendiri dia akan terpecah kepada dua force. Okey, yang pertama adalah PX. Yang kedua adalah PY. Okey. So yang ni dia akan terpecah kepada dua force. PY, PX. Okey. So sudutnya adalah 45 darjah. Okey. So dan yang ketiga adalah friction force. So kita dah pecahkan weight, force yang bertindak daripada weight, dan kita ada normal force. Kemudian kita ada force P, dan yang terakhir adalah friction force. So friction force ni lah yang paling kritikal untuk kita tentukan. Okey, sebab apa? Sebab kita kena tahu motion load ni ke mana. Okey, motion load ni ke mana? Itu yang paling penting. Okey. So berdasarkan soalan ni, dia nak tahu berapakah P yang diperlukan untuk tahan load ni daripada jatuh. Okey, maksudnya load ni bergerak ke mana? Okey. P ni dia nak gunakan untuk tahan load ni dari jatuh. So maksudnya load ni dia bergerak ke mana? Load ni dia bergerak ke bawah. Apabila dia bergerak ke bawah, friction force dia mesti berlawanan arah dengan pergerakan load. So that's why friction force ke atas.
Okey, friction force ke atas. Okey. Kalau katakan saya ubah soalan, okey, berapakah nilai P yang saya perlukan untuk tolak load ni ke atas? Okey, berapakah nilai P yang saya perlukan untuk tolak load ni ke atas? So pergerakan load ni ke mana? Ke atas. So friction force ni ke mana? Ke bawah. Itu jika saya ubah soalan. Jadi penting sangat untuk kita letak direction friction force ni. Sebab bila kita lukis free body diagram yang salah, kita letak friction force pada arah yang salah, akhirnya apa? Akhirnya calculation kita salah. Okey, kita tak dapat pun. Banyak ni nak kena buat ni. Paksi X, paksi Y berapa puluh, berapa banyak apa equation yang kita involve lah salah. Sebab free body diagram kita salah. Di mana friction force kita letak pada direction yang salah. So itulah yang bahayanya. So hati-hati. Okey, hati-hati. Kena faham betul-betul. Okey, kena faham. Tak faham boleh tanya saya nanti. Okey, kita teruskan dengan calculation. Okey, seperti biasa, kita akan solve menggunakan jumlah daya pada paksi Y. So jumlah daya pada paksi Y, okey, sama dengan kosong. Tekan warna sikit. Bagi ada kelainan Okey, sekejap. Okey. Jumlah daya pada paksi Y sama dengan kosong. So saya assume ke atas positif. Okey. So apakah yang ada di atas? So kita salin semula Okey, N tolak mg cos theta, then tolak py. Okey, py ni adalah p sin theta. Okey, sama dengan kosong. Okey, kemudian saya bawa persamaan ni. Okey. So mg cos, so kita terus masukkan value. Mg ni sama dengan weight, okey, iaitu 2225 cos 45 darjah tolak py. Sorry, dia akan tambah lah sebab n saya dah bawa ke sebelah kiri kan. So tambah py sama dengan p sin 45 darjah. So ni akan jadi our first equation. Okay. So untuk second equation, okay, adalah jumlah daya pada paksi X. So jumlah daya pada paksi X sama dengan kosong, kanan positif. Okay. So apakah daya yang bertindak ke sebelah kanan? Okay, yang pertama Px tambah friction force dan tolak mg sin theta sama dengan kosong. Okay. So Px sama dengan P cos 45 darjah. Okay. So saya terus ubah terus So mg sin theta tolak friction force. Okay. So mg sin theta 2225 sin 45 darjah. Okay. So F sama dengan mu n, kan? So mu sama dengan 0.25 dan n ni adalah yang ke atas tu. Okay. Saya akan tulis tapi minta maaf tak muat dia ke bawah sikit lah. Okay. 2225 cos 45 darjah tambah P sin 45 darjah. Okay. So kita solve. Okay. P cos 45 darjah. Okay. So 2225 sin 45 sama dengan, okay, 2225 sin 45 darjah sama dengan 1573.31. Okay. 1573.31. Okay. Tolak ni 0.25 darab 2225 cos 45 darjah. Okay. 0.5 sama dengan 393.33. 393.33.
393.33. Dan negatif 0.5 darab P sin 45. So kita akan dapat P negatif 0.25 darab sin 45. Kita akan dapat 0.1768. So 0.1768. Okay. So P cos 45 darjah tambah P 0.1768 sama dengan 1573.31 tolak 393.33. Okey, P sama dengan 1573.31 tolak 393.33 bahagi cos 45 tambah 0.1768. So at the end P kita akan dapat 1573.31 tolak 393.33 bahagi cos 45 tambah 0.1768. So kita akan dapat nilai P sama dengan 133.4 96. Okey, ini lebih kurang lah. Okey. So kita akan dapat 1334.96. Okey. So nilai P ni diperlukan untuk tahan daripada blok ni jatuh. Bukan tolak untuk naik atas, dia untuk tahan saja. Very minimum P. Okey. So kita move ke soalan yang kedua. Okey, kita move ke soalan yang kedua. Boleh pause sekejap atau rehat sekejap. Okey, saya akan teruskan. Okey, kita move ke soalan yang kedua. Okey, so ini ada solution ni. Ni awak tengoklah. Okey. Ini solution yang saya sediakan dalam slide lah. Tapi awak follow solution yang kita dah buat pun okey juga. Okey. So ini adalah soalan yang kedua di mana ditanyakan jika P sama dengan 1780 Newton, what is the amount and direction of the friction force? So bila dia bagi load dekat sini P sama dengan 1780 Newton. Okey. First kali kita nak tahu bila kita tolak 1780, load ni naik atas ke turun bawah? Load ni naik atas ke turun bawah? Okey, dan berapa nilai friction force dia? Okey. So itu yang kita nak tahu. Okey. So apa yang awak perlu buat? First kali seperti biasa. Okey, seperti biasa. Okey, kita buat free body diagram. Okey, kita buat free body diagram. So kita buat free body diagram. Sekejap. Tinggi sangat. Okey. 45 darjah. Okey, load ni adalah 2225 Newton. Okey. Kemudian force P kanan. Okey. Dan kita akan ada okey. Ini mg cos theta. Okey, dia weight dia mesti akan sentiasa menurun ke bawah. Okey, yang ni mg sin theta. So kita ada normal force. So P ni dia akan terpecah kepada dua. Satu adalah Px dan satu lagi adalah Py. Okey. Okey. Dan friction force, okey, ke mana direction friction force? Okey, ke mana direction friction force? Jadi untuk kes ni, okey, untuk kes ni kita assume dulu. Okey, kita
kita assume lah, kita agak-agak dulu direction dia ke mana. Okay, kita agak-agak dulu direction ke mana. Sebab yang dalam kes ni, kita tak tahu pun yang apa, at the end dia bergerak ke mana kan. Okay, at the end 1780 ni kuat tak untuk tolak load ni naik atas. Jadi saya predict, okay, ni saya punya prediction lah. Okay, saya assume 1780 ni dia kuat untuk tolak force ni naik ke atas. Maka apabila dia kuat, so dia punya friction force akan melawan arah pergerakan. So ini adalah friction force. Okay, tak apa, kita tengok nanti. Okay, friction force dia ke kiri, sebab yang ni dia nak tolak naik ke atas. So friction force dia ke kiri. Okay, so kita pun calculate. Okay, free body diagram dah lukis. Then kita calculate. So yang pertama adalah jumlah daya pada paksi Y. So jumlah daya pada paksi Y sama dengan kosong ke atas positif. Okay, so N, okay, sama dengan, ini saya ringkaskan lah, mg cos theta tambah py. So mg 2225 cos 45 darjah tambah py sama dengan p cos theta, p sin theta, p sin theta. So saya terus masukkan nilai p 1780 sin 45 darjah. So kita akan dapat 2225 cos 45 darjah tambah 1780 sin 45 darjah. Okey, kita akan dapat nilainya adalah 2831.96 Newton. Okey, so kita buat pula jumlah daya pada paksi X sama dengan kosong dan ke kanan adalah positif. Okey, so teruslah Px sama dengan mg sin theta tolak tambah friction force F. Okey, so Px ni, okey, so untuk Px kita tengok nilainya berapa Px. So 1780 cos 45 darjah. Okey. Masuk minta maafkan saya sekejap Okey, maafkan saya. So solutionnya adalah, maafkan saya. Okey, untuk paksi X ni, disebabkan kita tak tahu dia punya directionnya ke mana. Okey, so apabila kita masih dalam keadaan kita nak tahu friction force ni dia punya amount berapa dan directionnya ke mana, so cukup untuk kita calculate friction force. Okey, cukup untuk kita calculate friction force. So dalam kes ni kita calculate saja friction force. Okey, kita calculate jumlah daya pada paksi X. Px sama dengan mg sin theta, okey, tambah friction force. Okey, so friction force sama dengan, okey, friction force sama dengan Px, okey, tolak mg sin theta. Okey, mg sin theta. So Px sama dengan 1780 cos 45 darjah dan tolak 2225 sin 45 darjah. So kita akan dapat 1780 cos 45 darjah, okey, tolak 2225 sin 45 darjah. Okey, so kita akan dapat nilainya adalah
negatif 314.66 Newton. Okey. So maksudnya apabila kita dapat nilai negatif, okey, sedangkan kita assume dia arahnya ke bawah, tapi sebenarnya arahnya adalah ke atas. Okey. So tak apa, dia nilai tak apa, yang penting at the end kita akan bagi tahu yang directionnya sebenarnya adalah ke atas. Okey. So maksudnya directionnya adalah ke atas, maksudnya 1780 ni belum cukup untuk tolak P ni naik ke atas. Dia tak cukup. So bila tak cukup, force ni sebenarnya dia masih nak ke bawah. Okay, dia akan ada tendensi untuk slide ke bawah. Dan bukan ada tendensi, memang dia akan slide ke bawah pun. Then at the end dia punya friction force akan naik ke atas. So terjawablah soalan kita. What is the amount and direction of friction force? So amount kita adalah 314.66. Okay. Dan directionnya ke mana? Okay. Sebab kita dapat negatif, so directionnya mesti ke kanan. Sebab assumption awal kita dia adalah direction ke kiri. So itu saja untuk menjawab soalan ni. Okay. So kita dah habis topik friction. Untuk drive friction, yang boleh tengok ini kaedah calculation yang ditunjukkan dalam slide ni. So saya rasa yang dalam solution saya, yang jumlah daya pada part CY ni, yang ni tak include pun tak apa, tak buat calculationnya pun tak apa. Okay. So, saya tak nak edit balik saya punya video ni, nanti lambat. So saya akan upload, nanti awak tengok balik lah. Okay. Tapi sekurang-kurangnya kita dah go step by step part CY dan part CX. Okay. So awak boleh cuba latihan-latihan yang ada dalam ni. Okay. Dia lebih mudah daripada apa yang saya tunjukkan contoh. Okay. So jika awak kurang jelas ataupun kurang faham, so yang latihan dalam ni dia combination antara moment dengan friction. So awak boleh try jawab, tapi kita punya soalan kita akan cover yang berkait dengan ni sajalah, yang consider friction sahaja, without moment. Okay. Sebab yang tu kita akan belajar masa dynamics nanti. Okay. So itu saja. So kita akan move ke next topic, iaitu friction yang melibatkan wedge. Okay. So saya recall balik. Okay. So kita dah belajar introduction, karakteristik of drive friction dan problems involving drive friction yang kita dah buat tadi. Dan next subtopik adalah wedge. Okay. So itu saja. Sekian, terima kasih.